Baiklah murid-murid, hari ini kita masih dengan tajuk penukaran unit, tetapi bukan saja unit panjang, kita akan belajar unit jisim dan isi padu cecair. Oke, seperti yang kita sudah belajar sebelumnya, unit panjang melibatkan kilometer, meter, sentimeter, dan milimeter. Penukaran unit kilometer kepada meter itu kita darab 1000, meter kepada sentimeter darab 100, sentimeter kepada milimeter kita darab 10, begitu juga sebaliknya. Penukaran unit milimeter kepada sentimeter kita bahagi 10, sentimeter kepada milimeter bahagi 100, meter kepada kilometer bahagi 1000. Ini bagi unit panjang. Oke, manakala unit jisim, dia hanya melibatkan 2 unit saja di situ, yaitu kilogram dan gram. Untuk penukaran kilogram kepada gram, kita darab 1000. Gram kepada kilogram kita bahagi 1000. Dan seterusnya unit isi padu cecair pun sama seperti jisim, cuma dia melibatkan 2 unit sahaja, liter dan mililiter. Penukaran liter kepada mililiter darab 1000, mililiter kepada liter bahagi 1000. Tetapi kali ini cikgu tidak akan ajar gerak titik, kita akan menggunakan tabel, jadual, iaitu dikenali sebagai tabel aku. Okey, untuk unit panjang kita letak satu tabel saja begini, sebab dalam unit panjang dia boleh melebihi beberapa digit. Okey. Tapi untuk meter kita letak 3 petak. Okey, 3 petak sebab penukaran kilometer kepada meter kan 1000. Jadi 3 petak ini mewakili 3 sifar. Okey, 3 sifar. Begitu juga dengan sentimeter. Kenapa dia 2 petak di bawah? Sebab penukaran meter kepada sentimeter kan darab 100. Jadi 100 itu ada 2 sifar, bererti mewakili 2 petak. Dan penukaran sentimeter kepada meter itu 10. Okey, 10. Sebab itu dia hanya mewakili 1 petak. Okey, dan merah ni, garisan merah ini adalah melibatkan pemisah. Pemisah di antara unit kilometer dan meter. Ini pula garisan merah pemisah di antara unit meter dengan sentimeter, manakala pemisah garis merah yang ketiga pemisah di antara unit sentimeter dan milimeter. Garisan merah juga mewakili titik perpuluhan. Okey, titik perpuluhan ya. Ini mewakili titik perpuluhan. Okey. Cikgu bagi contoh. Contohnya dia bagi soalan 549 meter. Dia minta jawapan dalam kilometer. Kalau kita menggunakan tabel aku, kita hanya melibatkan, kerana meter dengan kilometer berarti kita melibatkan petak bagi kilometer dan meter. Yang ini tidak perlu. Jadi sekarang kita ambil letak ini 549 meter kepada kilometer. Kita ambil ini masuk di dalam rumah sini. 549 masuk di sini.
Okey. Dan kilometer ini murid-murid boleh letak sifar. Kerana dia minta dalam unit kilometer, maka titik ini berfungsi hanya untuk unit kilometer sahaja. Jadi kita letak titik sini. Kita akan dapat jawapan 0,549. 0,549. Okey, boleh fahamkan murid-murid? Contoh yang kedua. Bagaimana kalau kita melibatkan unit penukaran 7 meter 3 sentimeter? Dia minta jawapan itu dalam meter, kadang-kadang dia minta dalam sentimeter. Melibatkan tabel aku. Okey, cikgu bawa ini petak di sini ya. Okey, kita lukis. Okey, meter sentimeter ada 3. Ada 2 kan? Meter dengan sentimeter itu penukarannya 100. Jadi kita ambil 7 meter masuk di rumahnya. Okey, sentimeter masuk di rumah 3 cm masuk sini. Dan di sini kita boleh letak sifar. Okey. Lepas itu apa yang perlu kita buat? Sudah kita dapat jawapan. Kalau dia minta dalam meter, bererti titik itu berfungsi untuk meter. Dia akan jadi 7,03. Kalau dia minta dalam unit sentimeter, tidak ada titik. Okey, titik tidak ada untuk unit cm. Kalau m ada titik, cm tidak ada. Unit sebelah kanan tidak ada titik, unit sebelah kiri ada titik. Jadi tidak ada titik, jawapannya 703. Okey, boleh fahamkan murid-murid? Sekarang kita tengok unit jisim. Okey, unit jisim pun sama, penukarannya G itu ialah 1000. Bila penukaran kilogram kepada gram, itu darab 1000. Okey. Begitu juga isi padu cecair, penukarannya juga darab 1000. Sebab itu dia ada 3 petak dalam G, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Begitu juga dengan isi padu cecair, dalam mililiter ada 3 petak sebab penukaran liter kepada mililiter 1000. Jadi dia mewakili 1, 2, 3 petak untuk 1000. Untuk penukaran liter kepada mililiter. Okey, kita tengok soalan. Bila dia bagi soalan bagi jisim 6,07 kg. Dia minta jawapan dalam kg atau G, atau kadang-kadang dia terus minta dalam unit gram. Okey, unit gram ya. Jadi bagaimana kita tengok petak diberi. Masukkan petak itu. Ingat, pemisah ini antara unit kilogram dan gram itu ialah titik perpuluhan. Jadi ini titik 6,07. Sini kita letak titik, ikut dia nombor ini 6 di rumah kg. Sebab dia minta kg kan, jadi 0,7. Dia bagi soalan kg 0,7. Ikut. Jadi yang ini kita boleh letak sifar. Kita akan dapat sudah jawapan. Bila dia minta 2 unit kilogram dan gram, kilogram dan gram, kita ambil ini 6, dia akan jadi 6 kilogram. Gram 0,7 sifar. Dia jadi 70 gram.
Kalau dia minta unit gram sahaja, berarti titik ini tidak akan berfungsi untuk unit gram. Okey. Titik hanya berfungsi untuk kg, unit sebelah kiri. Unit sebelah kanan dia tidak ada titik. Jadi kita gabungkan nombor itu, 6070 gram. Okey. Penukarannya 6,07 kilogram. Kalau dia minta unit kg dan g, dia akan jadi 6 kg 70 g gram. Kalau dia minta dalam gram sahaja, dia akan jadi 6070 gram. Okey, bagaimana dengan isi padu cecair? Kita tengok soalan. Bagi isi padu cecair, bila dia bagi 8 liter 25 mililiter. Soalan itu minta jawapan dalam liter. Kadang-kadang dia minta jawapan dalam mililiter. Okey, caranya menggunakan tabel. Kita masukkan ini 8 liter, pergi rumah sini 8 liter. Masukkan di dalam rumah. 25 mililiter. Susun dia jangan di depan. Kalau kita di depan, ini kan sa, puluh, ratus. Jadi 5 itu sa, 2 itu puluh. Okey. Di sini murid-murid boleh letak sifar. Penuhkan dia punya ruang petak. Jadi kita dapat sudah jawapan. Bila dia minta dalam liter, titik perpuluhan itu akan berfungsi untuk unit sebelah kiri. Liter ya. Dia akan jadi 8,05 ini. Kalau dia minta unit mililiter, tidak ada titik bagi unit ml. Jadi kita tulis semula nombor ini. 8025. Okey, bila penukaran 8 liter 25 mililiter kepada liter, dia akan jadi 8,025 liter. Bila dia minta dalam mililiter, dia akan jadi 8025 mililiter. Okey, unit penukaran unit melibatkan perpuluhan ini, kita guna kaedah tabel aku adalah sesuai untuk semua murid, terutamanya yang masih tidak faham dengan penggunaan pergerakan titik. Jadi kaedah ini dapat membantu murid-murid memahami penukaran unit bagi panjang, jisim dan isi padu cecair. Boleh faham kan? Terima kasih.